Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematik tambahan untuk murid-murid tingkatan 4 dengan topiknya penyelesaian segitiga. Dan bersama dengan kita hari ini kita ada seorang guru iaitu Cikgu Nur Hamimah. Baik Cikgu, tak lupa juga kawan-kawan saya di dalam talian. Okey, Cikgu, apa pula yang Cikgu nak kongsikan kepada saya, kawan-kawan di dalam talian dan juga di rumah yang sedang menonton sekarang? Silakan Cikgu. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk kepada topik kita yang pertama iaitu petua sinus. Tapi sebelum saya teruskan, saya nak ingat semula kita ingat semula macam mana kita menetapkan hypotenuse. Okey, untuk segitiga ini ada tak murid-murid saya di rumah yang boleh bantu saya? Macam mana kita tetapkan segitiga hypotenuse ni? Siapa nak cuba Siapa jawab? boleh tolong? Saya Okey, Imran. Alright, Silakan, teruskan Imran. Hypotenuse ialah garisan EG. Okey, betul. Alright, hypotenuse ini kalau segitiga yang macam ni? Hypotenuse ni ialah garisan HG. Okey, pandai. Very good. HJ. Okey, seterusnya seandainya segitiganya begini? Hypotenuse ni ialah garisan KM. Okey, baik. Terima kasih Imran. Okey, boleh bagi 1 bintang dekat Imran sebab tolong jawab. Alright. Baiklah, 1 bintang untuk Imran. Hypotenuse terletak di bertentangan dengan sudut 90 darjah. Itu sudah pasti hypotenuse bertentangan dengan sudut 90 darjah. Alright. Jadi untuk petua sinus kita akan buat penamaan segitiga di mana bertentangan dengan sudut A adanya sisi A. Bertentangan dengan sudut B adanya sisi B dan bertentangan dengan sudut C ada sisi C. Baik, kita akan membuat satu inquiry Mira, inquiry menentukan hubungan antara sinus sudut dan juga sisi bertentangan dengannya. Baik, berikan tumpuan anda kepada dua segitiga yang ada di sini. Baik, saya nak tahu apa beza segitiga di sebelah kiri dan segitiga di sebelah kanan. Siapa boleh bantu saya? Apa bezanya? Okay. Silakan Khairul. Arman, boleh? Ya, saya. Segitiga di sebelah kiri itu adalah yang boleh dilakukan. Okey. Segitiga di sebelah kanan pun Segitiga cakar. Alright. Baik, di sini ialah segitiga sudut tirus, ini ialah segitiga sudut cakar. Macam mana kita tahu segitiga ni sudut tirus? Semua sisinya sirus, bawah daripada 90 darjah. Ini adalah segitiga sudut cakar di mana sisi di sini ialah 113.5. Baik, untuk menjawab soalan ni, saya nak minta murid-murid daripada Kolej Sultan Abdul Hamid ada 3 orang. Untuk warna hijau saya nak minta Amzah lah jawab Untuk warna pink saya nak minta Anas jawab dan untuk warna kuning saya nak minta Arman jawab. Okey? Boleh tolong selesaikan? Okey, pastinya boleh Cikgu. Saya tengok masing-masing tersenyum tu. Yakin tu dengan jawapan masing-masing tu. Okey, kita nak bagi mereka masa ke macam mana Cikgu? Cara nak jawab ni tekan kalkulator saja. Jadi saya rasa dalam seminit macam tu dah boleh jawab dah sepatutnya. Baik, murid-murid saya ada jawapan dah. Boleh Cikgu tahu? W per sin W, Hamzah dah dapat? Bagaimana Hamzah? Belum Cikgu, tak nampak. Oh, tak nampak. Maaf. Okey. Tak apa. Okey, macam mana sekarang? Dah nampak ke Hamzah? Nampak dah masa depan Hamzah? Nampak. Terima kasih. Di atas. Okey. Ya. W. Kemudian kita ada sin W Cikgu Per sin W. per sin W. Okay, X per sin X dan V per sin V. Okay, begitu juga di sana. Sin X per X, sin Y per Y, sin Z per Z. Okay. Okey Cikgu. Okey. W per sin W saya dapat jawapan 11.3308. 3308. Okey, baik. Sin X per X. Sin X per X. Sin X per X saya dapat 11.3300. Okey. 11.3300. Okey, baik. V per sin V. V per sin V saya dapat 11.3286. 11.3286. Okey, baik. Kita teruskan dengan sin X per X. Hamzah, sin X per X. Okey. Sin X per X saya dapat jawapan 0.08505. Okey, baik. Seterusnya sin Y per Y. Sin Y per Y saya dapat 0.08503. 503. Okey, baik. Seterusnya sin Z per Z. Arman. Sin Z per Z saya dapat 0.08505.
0.080505. Okey, baik. Jika kita lihat kepada jawapan yang telah murid-murid dapati daripada pengiraan tadi, ada perbezaan. Namun perbezaannya hanyalah di bahagian hujung. Apabila saya bundarkan jawapan mereka, kita tengok kepada paparan slide. Apabila kita bundarkan jawapan mereka, saya bundarkan kepada 4 angka bererti, maka kita akan dapati 11.33 untuk setiap sudut dan juga sisi. Saya bundarkan kepada 4 tempat perpuluhan, maka kita akan dapat 0.0850 untuk kesemuanya. Baik, jadi sebab tadi dah pengiraan daripada murid-murid Kolej Sultan Abdul Hamid, saya nak minta murid Kolej Yayasan Saad pula. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada inkuiri yang telah rakan-rakan buat tadi? Silakan Azim Imran. Jadi kesimpulannya ialah untuk nisbah persudut dia ialah sama. Okey, baik. Jadi terima kasih Imran. Apa yang Imran nyatakan tadi itu ialah petua sinus di mana nisbah sisi per sinus sudut adalah sama. Okey, W per sin W sama dengan X per sin X sama dengan B per sin B. Begitu juga dengan sin X per X, sin Y per Y, sin Z per Z semua adalah sama. Begitu juga dengan paparan di hadapan Mira. Bila kita nak pakai rumus di sebelah kiri dan bila kita nak pakai rumus di sebelah kanan. Okey, kita akan pakai A di atas, sin di bawah andai kita ingin mencari panjang. Okey, kita akan pakai sin di atas, panjang di bawah seandainya kita ingin mencari sudut. Okey, murid tak ada masalah. Kita boleh ambil salah satu, tak ada masalah. Cuma yang tak bolehnya apabila kita mengambil A per sin A sama dengan sin B per B. Okey, itu kesalahan yang sangat besar. Jangan buat yang tu ya. Okey, baik, kita teruskan dengan mengkaji sama ada petua sinus ini boleh dipakai dalam semua segitiga sudut tirus ataupun segitiga sudut cakar. Okey, baik, kita teruskan dengan pembuktian kita ya. Okey, dapat kita lihat di sini ada 2 segitiga. Segitiga ini segitiga sudut tirus dan segitiga ini segitiga sudut cakar. Semua segitiga mesti ada tinggi. Jadi saya labelkan dengan H. Okey, baik. Dan titik D. Untuk mencari berikan tumpuan anda kepada sisi di hadapan sudut A. Tadi kita dah pelajari sisi di hadapan sudut A ialah sisi bagi A. Jadi kita labelkan dengan A dan sudut B bertentangan dengan dia ialah sisi B. Saya labelkan dengan A dan B. Beri tumpuan anda kepada segitiga BDC. Okey, saya warnakan dengan warna biru. Baik, memandangkan maklumat yang kita ada ialah maklumat H dan maklumat A. Maka kita boleh tulis sin B sama dengan H per A. Boleh dipermudahkan dengan H sama dengan A sin B. Okey, beri tumpuan anda kepada segitiga CAD ataupun ACD, saya warnakan dengan warna hijau. Okey, kita tahu maklumat kita adalah H dan B, jadi kita boleh gunakan sinus A. Jadi gantikan sin A sama dengan H per B dan kita boleh permudahkan jadi H sama dengan B sin A. Baik, kita dapat lihat H ada di sini dan di sini. Persamaan nombor 1 dan nombor 2. Maka kita boleh permudahkan dengan menulis A sin B sama dengan B sin A. Baik, di mana letaknya petua sinusnya? Okey, petua sinusnya ialah selepas saya memindahkan sin A dan sin B. Bermaksud A saya pindahkan sin A menjadi begini. Dan sin B saya pindahkan, dia akan jadi B per sin B. Okey, melalui pembuktian ini, maka kita boleh simpulkan bahawa semua jenis segitiga boleh mengaplikasikan petua sinus dengan syarat kita mengetahui panjang 2 sisi dan 1 sudut atau kita mengetahui panjang 1 sudut dan 2 sisi. Okey, berbalik kepada soalan dalam kotak misteri tadi Mira. Ya, cikgu. Alright, tapi sebelum itu kita tengok dulu sama ada murid saya faham ataupun tidak hubungan takut berpura-pura faham. Baik, tengok soalan di hadapan ada 3 soalan di sini. Okey, nyatakan petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga-segitiga berikut. Okey, ada siapa nak jawab soalan A? Okey, untuk A. Saya nak jawab cikgu. Okey, Arman, silakan. Sin R per R sama dengan sin P per P sama dengan sin Q per Q. Okey, baik. Terima kasih Arman. Alright. Arman sebut sin di atas, tapi jawapan saya tulis sin di bawah. Tak ada masalah Janji sin di bawah. Jangan sin di bawah satu, sin di atas satu. Itu kesalahan Baik, soalan B, siapa boleh tolong? Kalau tu soalan B pula. Cuba cikgu. Okey, teruskan Anas. Okey. Saya dapat L per sin L sama dengan M per sin M sama dengan K per sin K. Okey, baik. Terima kasih. Very good. Okey, L per sin L, M per sin M, K per sin K. Bagus, Anas. Okey, soalan C.
Untuk C pula. Okey, teruskan Saya Hamzah. nak cuba aku. Okey, Hamzah, baik. silakan. Saya dapat 6 per sin 40 sama dengan 8 per sin 120 sama dengan QR per sin 20. Okey, baik. Tahniah. Okey, tadi Hamzah nyatakan sin 20 sebab Hamzah dah kira sudut yang ni bagus. Okey, seandainya kita tak kira, kita boleh gantikan dengan sin P. Tak ada masalah. Janji macam saya cakap tadi, seandainya sin di bawah, semua sekali mesti di bawah. Kita tak boleh buat bawah dan atas. Itu satu kesalahan. Okey, baik. Semua sekali saya bagi 1 bintang. Tahniah. Okey. Tahniah semua. Saya bagi bintang pada mereka, cikgu. Ya, teruskan Mira. Tahniah. Hebat semuanya jawab. Baik, silakan cikgu. Bagus. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok kepada cara untuk menekan kalkulator. Okey, ini ramai sangat calon SPM kerap buat kesalahan. Okey, kita tahu sin 150 per 13. Okey, per ialah bahagi, betul. Namun, apabila kita menekan kalkulator dengan simbol per dan bahagi, dua jawapan yang berbeza kita terima. Yang mana satu sebenarnya yang betul? Boleh tak murid-murid saya bantu? Yang mana satu yang betul sebenarnya? Yang kanan ke yang kiri? Imran, Silakan teruskan. Azim. Yang betul ialah bahagi. Okey, baik. Tahniah Imran. Cikgu bagi 1 bintang. Okey, betul apa yang Imran nyatakan. Okey, kita tahu bahagi ialah per. Namun, simbol per dan simbol bahagi tidak menghasilkan jawapan yang sama. Jadi yang sebenarnya ialah bahagi. Okey, melainkan seandainya anda menekan kalkulator yang ini, keluar dalam kalkulator bentuk pecahan. Yang ini tidak ada masalah. Sama ada dua-dua butang, tak ada masalah. Namun seandainya kalkulator anda mengeluarkan simbol. Jadi simbol yang sebenarnya ialah simbol bahagi. Berhati-hati ya. Okey, berbalik kepada soalan dalam kotak misteri tadi. Okey, kita buat dulu warming up. Alright. Cara untuk mencari nilai M. Seperti mana yang kita ketahui, soalan 1 dan soalan 2, M pada soalan 1 ialah sudut. M kepada soalan 2 ialah sisi. Jadi kita boleh gunakan rumus sinus, petua sinus, iaitu sin L per Mn, sin M per N, dan di sini kita pakai Mn per sin L sama dengan Ln per sin M. Okey, kenapa ini sin di atas dan kenapa ini sin di bawah? Okey, sin untuk soalan 1 di atas kerana kita ingin mencari sudut. Sin untuk soalan 2 di bawah kerana kita ingin mencari panjang. Okey, jadi kita tahu nilai L kita ialah 40, nilai sin L kita ialah 40. So kita akan gantikan di sini 40. Sin M yang ingin kita cari. Mn, panjang Mn kita tahu 6.5. Baik. Dan panjang Ln kita tahu ialah 8. Jadi kita gantikan sahaja nilai, jadikan sin M sebagai perkara rumus, maka kita dapati M sama dengan 52.29. Okey, teruskan dengan soalan nombor 2. Kita tahu Mn ialah 6.7. Kita tahu Lm ialah M. Ini yang kita nak cari. Okey, sin L ialah 78 dan sin M ialah 55. Okey, gantikan saja dalam petua sinus. Gantikan dan kita jadikan M sebagai perkara rumus, maka kita dapat 56.11. Okey, kebimbangan pelajar, biasanya murid dia akan tertanya-tanya sama ada perlu ataupun tidak menulis unit. Seandainya anda ingin menulis unit, pastikan unit yang nak tulis itu betul. Bermaksud untuk soalan ini, CM unitnya, kalau nak tulis, tulis CM. Tak tulis, tak ada masalah. Begitu juga dengan soalan ini melibatkan sudut. Kita tahu sudut dalam darjah. Nak tulis, tulis betul-betul. Tak nak tulis, tak ada masalah. Okey. So, soalan dalam kotak misteri kita ialah soalan sebeginilah. Macam yang tadi kita buat latihan. Jadi, saya nak tanyalah murid saya di rumah, siapa boleh bantu cikgu dengan soalan ni? Okey. Siapa nak cuba bantu cikgu? Hamzah. Saya nak cuba Okey. dulu. Imran, ya, teruskan. 23 per sin 50 sama dengan AB per sin 56. Alright. Jadi kita jadikan AB tu sebagai perkara rumus dan memperolehi jawapan 24.89. Baik, tahniah Imran. Bagus. Okey, Imran telah mengira sudut yang ini 50. Maka kita gantikan saja dalam petua sinus. Jadikan AB sebagai perumus, maka kita dapat AB ialah 24.89. Tahniah. Ada ganjaran, cikgu? Okey. Tak nak dah sebab banyak sangat bintang ni. Oh, Tak banyak apalah. dah. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu Kita ganjaran simpan tu. dulu. Okey, Okey, silakan, baik. Seterusnya kita akan tengok kepada soalan-soalan lazim. Soalan-soalan yang kerap ditanya dalam peperiksaan. Kita tengok kepada koleksi soalan peperiksaan percubaan SPM. Baik, saya bagi masa 5 minit kepada semua murid saya untuk menjawab soalan ni.
Okey, saya bacakan. Rajah 8 menunjukkan sebuah sisi segi 4 PQRS. Diberi PQRS adalah sudut cakah. Berhati-hati dengan soalan kerana soalan minta sudut cakah. Cari sudut PRS. Okey. Jadi saya pemudahkan sudut PRS, sudutnya berada di sini. Okey, murid perlu cari. Saya bagi hint sedikit Okey, sudut yang ingin kita cari sisinya telah diketahui. Dan sudut ini sisinya diketahui. Jadi boleh ke tidak kita pakai petua sinus? Boleh ni. Boleh. Pandai Mira. Okey, petua sinus tidak perlu dihafal kerana diberi dalam peperiksaan. Jadi murid hanya perlu tahu bila nak pakai petua sinus ni. Baik, murid saya ada yang dah dapat jawapan? Ada yang sudah dapat jawapan ingin cuba jawab? Okey, silakan Anas Farhan. Saya cuba ya. Okey, baik. Jadi saya buat sin sudut PRS per 13.58 sama dengan sin 26.6 per 8.599. Okey. Cantik siap tulisan. tunjuk jawapan lagi. Hebat. Tak larat nak sebut. Jadi saya buat sin sudut PRS sebagai subjek. Saya pindahkan 13.58 ke sebelah. Jadi sudut PRS saya akan dapat 45 darjah. Dan disebabkan soalan minta sudut cakah, jadi 180 tolak 45 dan saya akan dapat sudut PRS sama dengan 135. Tahniah Anas. Betul. Okey, sudut cakah tidak menerima jawapan 45 darjah Jadi kita perlu menolak 180 dengan 45 darjah maka kita dapat 135. Tahniah lagi sekali Anas. Okey, boleh bagi bintang ke Anas. Kita boleh bagi bintang kali kita bagi ni. 2 bintang lah. Okey. Dengan senyuman dia lagi kan. Okey, kita bagi 2 bintang kerana Anas pun tunjuk jawapan dia kan cikgu. Jalan kerjanya bagaimana. Tahniah kepada Anas dan juga kepada semua murid-murid yang berjaya untuk menjawab soalan cikgu. Bagus, momentum bagus kan cikgu, masing-masing berlumba nak tunjuk jawapan yang terbaik. Dan diharapkan murid-murid di rumah pun turut serta juga momentum tenaga tu dengan kita pada hari ini. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika. Ya, Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Hamimah. Jadi jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas.